A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur saya sebab saya dapat datang balik. Rasanya setahun tak datang. Setahun lah tak datang. Last kali datang bulan 9. Rasanya lah bulan 9 tahun lepas. Lepas tu online rakaman sampai bulan lepas. Rakaman. Lepas tu ni baru dapat hadir balik lah. Baru dibenarkan untuk hadir secara fizikal. Inilah nikmat yang antara nikmat yang besar yang Allah bagi kita apabila kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Sebenarnya kalau kita tahulah antara nikmat yang besar. Jadi bila ada nikmat ni, mari kita sama-sama hargai dengan memberi tumpuan hati pada majlis sebegini. Dengan kita tambah syukur, kita beri tumpuan, moga-moga Allah akan kekalkan nikmat duduk dalam majlis ilmu. Ada orang merasakan duduk majlis ilmu ini benda biasa. Ada orang walaupun dengar suara penceramah, dengar di pintu-pintu rumah mereka, mereka tak dapat hadir. Atau apa saja alasan lah. Kadang-kadang bukan dia kerja pun tak kerja, tapi tak ada kehendak nak datang. Kadang dengar kat rumah mereka. Rumah mereka dekat dengan surau. Tapi begitulah kata ulama', kalau Allah tak jemput, dia tak akan datang. Kalau Allah jemput, baru dia datang. Jadi Allah pilih orang untuk duduk dalam majlis dia. Allah pilih orang untuk dia duduk dan dudukkan diri kita ni dalam tempat yang nama di Taman Syurga. Jadi syukur. Ada tempat buat kuliah lepas isyak pun ada. Ada yang buat kuliah lepas zuhur pun ada. Untuk kelas-kelas Fardu Ain lah yang saya datang ajar. Dia tak sama. Kelas isyak ni, kelas maghrib tak sama. Kelas isyak ni orang datang betul-betul nak belajar. Kalau tengok kelas isyak ni banyak orang datang bawa kitab. Sebab mereka memang datang nak belajar. Maghrib lain. Maghrib kadang tunggu masa. Tak semua orang ada hati nak belajar waktu maghrib. Dia ada perbezaan kat situ lah. Okey. Dah lama tak jumpa ni. Saya ingat malam ni saya nak bercakap sikit. Sebenarnya kita daripada tarikh 12 April awal hari ni, saya nak cakap sikit tentang Rasulullah ni lah. Yang saya rasa surau ni akan buat majlis Maulid Nabi. Ada buat? Akan buat? Ada buat kan? Mungkin ada buat. Tapi tak salah untuk kita bercakap banyak kali tentang Rasulullah. Dulu guru kata, bila engkau sebut Rasulullah ni, satu yang kita kena ingat, bila Rasul ini disebut Rasulullah ke, Muhammad ke, first mesti selawat, dia kata. Kalau orang kata Rasulullah, kita kena kata sallallahu alaihi wasallam. Kampungnya di Mekah, bila dia kata nya, kita kena selawat sallallahu alaihi wasallam juga. Guru kata gitulah. Kenapa? Nya ni rujuk pada batang tubuh dia. Katalah orang baca sirah, ibunya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nya ni maksudnya ibu Rasulullah itu bernama Aminah. Nya. Ayahnya kita kena kata sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami diajar sampai peringkat tu. Amal tak amal tu satu masalah lain. Tapi dia ajar bagaimana seolah-olah ekstrimnya dengan Rasulullah ni. Nya yang berkaitan dengan dia pun disuruh selawat. Kita biasa dengar bila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami dulu masa belajar dengan guru-guru pondok dulu, dia tak kata gitu. Dia kata guru-guru mereka kata kalau nya berkaitan dengan Rasulullah kena selawat. Dengar nasyid ni, ibunya Siti Aminah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nya tu rujuk pada dia. Ayahnya Syahid Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu patutnya pada diri kita ni, gitulah.
istimewanya Rasulullah dulu, guru-guru sebut, nak tahu istimewa tak istimewa, satu, kalau orang masuk Islam tak sebut nama dia ni Rasulullah SAW ni, tak sebut nama dia, tak nak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah tak terima pengislaman dia. Tak sah. Tak ada nama orang lain yang kena sebut tau dalam ucap syahadat ni. Nama Rasulullah SAW ni kena sebut. Tak sebut tak sah. Satu. Orang sembahyang tak nak sebut nama dia dalam tahiyat akhir. Tak nak baca selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, itu dah sebut nama sekali. Lepas tu tak nak selawat, beri salam, tak sah. Kenapa? Baca selawat atas Rasulullah itu adalah rukun salat. Tak baca, Allah tak terima semayang. Tengok istimewanya Rasulullah ni. Qamat, azan, tak sebut nama dia. Tak sebut nama dia. Tak sah qamat, tak sah azan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak sebut. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak sebut. Terus pergi hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Qamat itu, azan itu tak diterima, maka tidak dapat sunat azan. Orang datang masjid pun tak dapat sunat azan. Kenapa? Tak sebut nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama dia kena sebut. Nama orang lain tak ada. Nama Nabi lain tak ada. Nama Rasul lain tak ada. Tapi nama Muhammad Rasulullah ni kena sebut. Mulia je dia. Dan tak ada orang yang ditanya dalam kubur, siapakah lelaki yang diutus kepada engkau? Lelaki itu adalah Rasulullah. Dia tak tanya bos kita siapa, tak tanya siapa bos, siapa bapa, siapa anak kita, tak tanya. Malaikat muka nakir tak tanya. Even dia tak tanya kau mati umur berapa, kau dah dapat EPF ke, tak tanya. Imam Qurtubi bercakap, menulis dan berkata pada kitab dia, orang masuk kubur, orang masuk kubur, nak tahu cerita kubur, tanya kawan saya ni. Kawan saya ni dia penggali kubur, ni kawan saya bawa ni. Yang belakang tu. Tanya dia lah, kira-kira kubur, dia bercerita macam-macam. Dia part time dia penggali kubur. Okey. Orang masuk kubur, Imam Qurtubi kata, bila dia masuk, nanti malaikat akan tepuk kaki dia. Dan dia bangun. Waktu tu first time, dalam kehidupan kematian ini, dia nampak muka nakir. Live. Imam Qurtubi kata. Dan dia akan dengar bagaimana tapak kaki orang pulang di atas ni, orang pulang balik rumah. Anak-anak dia hantar dia, jiran dia hantar dia, orang-orang yang kemumikan dia hantar dia, jalan. Derap, tap, tap, tap. Dia telinga dia boleh dengar. Rasulullah kata dalam hadis. Ada orang akan dapat soalan pertama, ditunjukkan gambaran Rasulullah dalam kubur dia, dan malaikat muka nakir bertanya, siapakah lelaki yang diutuskan untuk engkau? Ini Rasulullah lah jawapan dia. Kalau orang itu dia tidak beriman, dia akan jawab dalam hadis kata, cemas. Aku tak tahu. Gitu jawapan dia. Bukan boleh hafal. Bang, kalau boleh hafal senang Seorang bocor boleh hafal senang. Ni tak boleh hafal. Yang jawab siapa ni? Siapa yang jawab ni? Amalan. Kami dulu masa ikut ustaz-ustaz pondok lah, masa usia 20 lebih, usia 15 tahun dia suruh buat sini. Tiada terjawab amalan sendiri, dipukul malaikat ke dasar bumi. Kenapa guru kata? Amalan sendiri, amalan tu yang jawab. Apa yang kau sembah atas muka bumi, amalan tu yang jawab, bukan kita. Amalan tu yang kata Allah. Ada juga hadis kata, ma rabbuka, ni paling popular yang kita tahu lah. Siapa Tuhan kamu? Amalan tu yang jawab Allah. Dan benda ni bukan boleh dihafal. Kalau atas muka bumi tak kenal Allah, betul saya kata tak kenal ni.
Sifat-sifat dia tak tahu. Itu ulama ajar sifat 20 Betul tak? Dan kita tak belajar, tak reti. Salbiah, nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, tak reti beza. Sifat 20 tak reti beza. La ilaha illallah. Ilah Tuhan. Allah, Tuhan ni apa? Allah ni apa? Kita tak boleh nak beza. Sebab tak belajar tauhid lah. Sebenarnya tak belajar tauhid. Pokoknya tak belajar. Dan hingga kita tak dapat merasakan Allah ni dalam hati kita. Kita makan, kita rasa Allah bagi aku makan ni. Tak pernah rasa. Kita minum ni, kita rasa Allah bagi aku air ni. Air sungai mana ni, mineral mana ni tak tahu. Tapi Allah tahu. Dia yang bagi aku minum. Dan kita minum ni, kita niat. Macam Imam Ghazali kata, hendaklah kau berniat menghilangkan dahaga supaya kau boleh menyambung taatmu pada Allah. Kita tak buat, tak reti pun nak buat. Tak belajar. Itu jadi katakan kau minum kerana Allah. Kita tak tahu. Satu kau tak belajar, memang banyak benda tak tahulah. Bang, sungguh. Saya cakap sungguh. We have left behind. Bukan behind, very behind. Jauh ke belakang, kita ketinggal. Mana nak jawab tuan kubur bang? Tak mungkin. Tu guru kata, Rasulullah kata, seawal-awal agama mengenal Allah. Dan guru kami tambah, seakhir-akhir agama merasakan Allah itu dalam kehidupan. Rasakan Allah dalam kehidupan. Kita boleh datang sini, Allah yang izinkan. Kita boleh makan, Allah yang bagi. Tak lekang fikiran daripada dia. Kita dapat duit, Allah yang bagi duit. Kita boleh bercakap dengan anak kita kalau negara pakai handphone, Allah yang izinkan aku bercakap. Everything Allah dalam hati dia. Barulah nanti bila dia mati dengan rahmat Allah, dia boleh kata Allah Tuhan aku. Sebab dia tanya ni bukan hafal. Benda jawab ini by experience, by practicing dekat dalam muka bumi. Tu nak belajar tauhid sampai peringkat tu. Sampai peringkat tu. Pergi mana-mana cuti-cuti nampak sunrise, nampak sunset. Dia tak nampak matahari cantik, dia nampak Allah yang hebat. Sampai peringkat tu lah. Memang pandangan cantik, tapi dia nampak Allah yang cipta. Kena sampai peringkat tu, barulah tauhid itu ada di hati. Maka malaikat kata, dia tak boleh jawab. Siapa lelaki diutus kepada engkau? Dia cemas. Aku tak tahu. Soalan ni bertanya pada hal Rasulullah, tak ada orang lain. Hal Rasulullah, siapa lelaki diutuskan pada engkau? Yang Rasulullah kata, yang ulama kata, suaranya bagaikan halilintar. Halilintar ni tahu lintar kan? Membelah bumi. Dia kata gitu. Maka bila malaikat muka nangkir ni kata, saya dengar hadis ni bila Ustaz dulu ajar kitab Baru Mazi. Bila dia dengar, muka nangkir ni dengar, dia tanya balik, engkau tak kenal? Aku tak tahu. Boleh saya kata tak tahu? Siapa tak tahu tu? Amalan dia kata dia tak tahu. Mana nak tahu, selawat pun tak ada, ikut sunnah pun tak ada, begini pun tak ada, begitu pun tak ada. Apa Rasulullah buat pun, suruh buat pun main-main, tak buat. Solat pun berterabur, tak ingat apa pun tak tahu. Mana nak dapat jawab? Muka nakil kata, tadi masa orang balik, engkau dengar tak? Telinga engkau dengar tak? Masa orang balik tadi? Ya, aku dengar. Muka nakil kata apa? Kata apa? Kenapa engkau tak gunakan telinga yang sama ini untuk mendengar ajaran-ajaran Rasulullah di atas muka bumi? Dia tanya gitu kan. Ni hadis ni. Maka dia tak tahu jawab. Kat dunia boleh bagi alasan lah. Kenapa tak belajar tauhid? Alah, aku sibuk lah kerja. Ni biasa. Kenapa tak belajar agama? Nantilah dulu aku pencin. Ni biasa. Dalam pada tu apa benda pun tak faham. Beriman pada Rasul, apa maksud, apa yang kena iman, apa benda, tak reti cakap. Apa ijmal, apa tafsir, tak reti. Apa iman ilmu, iman ayan, iman hak, iman hakikat, iman taklid, tak reti cakap. Apa benda pun tak reti. Apa dia rukun agama, tak pernah dengar. Apa benda pun tak tahu. Kat dunia boleh bagi alasan, aku sibuk kerja lah.
Aku balik dah malam, aku dah penat. Dekat sana tak boleh pergi azan. Bila malaikat jergah dia, kenapa kau tak gunakan telinga kau dengar ajaran Rasulullah? Dia diam. Dengan marahnya, hadis tu kata, Munkar Nakir ambil tongkat sebab dia tak guna telinga dia dengar ajaran Nabi, dipukul antara dua telinga dia. Ini telinga manusia ni gini. Munkar Nakir dia tak pukul kat tangan, dia pukul kat sini. Tengah kepala. Dia pukul. Rasulullah kata dalam satu hadis yang lain, ni tu hadis lain, ni hadis lain. Benar Rasulullah naik bagal. Dia bagal ni macam keledai lah. Binatang nama bagal. Dan Hasan bin Zaid, Hasan bin Sabit, Hasan bin Zaid. Hasan bin Zaid, dia ni, kalau diorang ni kalau jalan, dia biar Rasulullah jalan depan. Hormat Rasulullah ni. Dia tak jalan depan Rasulullah. Sampai satu kebun tamar di Madinah, milik keluarga Khadijah. Hasan bin Zaid ini berkata, tiba-tiba bagal Rasulullah ini melompat hingga Rasulullah hampir jatuh daripada bagal tu. Dan Rasulullah cepat memegang tali dia. Maka sahabat-sahabat kata, sahabat-sahabat kata apa? Wahai Rasulullah, apa jadi kat bagal engkau? Keledai lah, kita kata keledai lah senang. Apa jadi kat keledai engkau? Rasulullah ditenangkan keledai ni, dia tak jawab. Dia kata apa? Ini kebun tamar ni dulu kubur tanya. Siapa tahu? Bisa je kumpulan ni lah. Hasan bin Sabit kata, aku angkat tangan, aku tahu. Dia kata, ya Rasulullah, dulu kubur. Rasulullah tanya lagi, berapa orang tanam kat sini? Hasan bin Zaid kata, sekitar 5 atau 6 orang. Rasulullah kata tanya lagi, bagaimana keadaan mereka mati? Waktu itu Hasan bin Zaid kata, kami diam, tak tahu. Tak kenal orang mati ni, dia mati baik ke, dia mati tak baik ke, tak tahu. Rasulullah kata mereka ni mati syirik pada Allah. Dan mereka sedang disiksa oleh Allah sekarang dengan malaikat Munkar Nakir. Dan bagal aku ni, keledai aku ni mendengar suara mereka disiksa. Dan dia melompat ketakutan. Sebab tu dia melompat. Rasulullah kata, kalau alam barzah ni dibuka untuk didengarkan jeritan orang dalam kubur ini, Rasulullah kata, masyrik wal maghrib, orang barat dunia, orang timur dunia akan dengar suara orang yang kena pukul ni. Rasulullah kata gitu Dan kau tahu tak, Rasulullah kata, tongkat yang Munkar Nakir pakai, tahu? Tongkat yang Munkar Nakir pakai untuk pukul orang dalam kubur ni, kalau kau ambil tongkat ni, kau bawa ke bumi, kau pukul pada gunung, Rasulullah kata apa? Berderai gunung itu jadi debu. Ini bukan tongkat sebarang bang, ini bukan kayu sebarang. Kita tengok orang piling, tahu pilingnya? Dum, kan tengok tak orang piling? Dia ada batu kan? Dum, kan kayu tu terbenam kan? Kan piling. Dulu masa kerja dulu saya pernah kerja company sini. Pegang kaunter atau kaunter tasbih tu. Dum, tap, dum, pap, dum, pap, dum, tap. Kira. Oh, 50. Dah. Nanti ada orang ukur lah. You ukur tengok. Okey. Sikit lagi. 3 lagi. Boom. Ukur lagi. Tapi tanah tak retak. Tapi benda hentak tu, kalau tahu jari bersepai, keluar jari dia tak ada. Kotak jari lah. Tapi tanah tak retak. Faham Saya nak kata apa? Tongkat Munkar Nakir ni Rasulullah kata kalau kau pukul gunung dia akan berderai debu. Maknanya apa? Tongkat ni dahsyat. Rasulullah kata, kalau aku tak bimbang kamu berhenti pada hari, aku nak angkat tangan, nak beritahu, ya Allah, engkau dengarkanlah suara orang ni pada mereka semua. Tapi aku bimbang kamu akan bertempiaran lari. Kalau Rasulullah angkat tangan tak ada orang nak pergi kubur. Tak ada orang nak hantar orang pergi kubur. Mati biar gitu je. Kenapa? Tak boleh dengar suara jeritan ni. Itu pengabaran dalam kubur yang Rasulullah bawa. Dia bawa kepada kita, dia beritahu kita.
Mana dia dapat cerita ni Rasulullah ni? Dia adalah wahyu yang diturunkan. Sebab tu mesti datang rasa kasih pada Rasulullah, mesti banyak-banyak selawat pada dia. Moga-moga dengan rahmat Allah bila ditanya soalan ni, siapa lelaki diutuskan untuk engkau? Maka dengan rahmat Allah, amalan kita ni boleh jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lulus. Ini apa Rasulullah suruh pun buat tak tahu, buat sambil lewa, buat tak reti. Rasulullah kata, aku kalau boleh, aku nak biar Abu Bakar jadi imam, aku nak bakar rumah orang tak sembahyang jemaah. Agaknya kalau zaman ni dah ramai rumah kena bakar. Ni surau, pintu rumah dia kat situ, dia tak datang. Dia datang sekali-sekali lah agaknya. Agaknya zaman ni ramai orang kena bakar rumah, agaknya lah. Rasulullah tunjuk dia punya marah. Kita buat benda Rasulullah marah, ingat kita boleh dapat syafaat ke? Tak mungkin, betul tak? Tak mungkin. Sebab tu antara amalan yang guru-guru bagi dulu, selain daripada zikir, istighfar, yang benda yang mereka tak pernah lupa adalah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu saya kata ni, orang buat majlis-majlis ni eloklah buat majlis selawat-selawat kan. Zaman kita ni dah jauh dengan Nabi, tahu tak, ramai orang dah lupa dengan Rasulullah. Ada satu ustaz, saya tak tahu dia ngajar sini tak, Ustaz Abdul Rahman Awangsoh. Ada belajar tak ngajar ni? Ustaz Abdul Rahman Awangsoh tak ada ngajar ni. Maksudnya dia orang Kelantan kau, Terengganu maksudnya. Dia cerita ni. Dia kata ada kawan dia pergi majlis Maulud Nabi. Lepas tu semayang kat depan. Kawan dia ni umur macam dia kata 70 tahun. Imam kan pakai ni kan, pakai mic macam ni kan. Jadi bila dia semayang, orang belakang dengar lah. Orang belakang dengar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca selawat, biasa dah kan. Lepas tu doa pun sama, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Habis semayang, ada dua orang anak muda kata, Ustaz, apa Sayyidina ni? Bid'ah dalalah, masuk neraka. Dia buat tak tahu je. Dia buat tahu. Ni ada golongan ni. Lepas tu dia balik kat kita, ni ustaz cerita ni, kawan cerita dengan dia. Dia balik kat kita, ada 4 orang datang kat kita. Ustaz, kenapa ustaz cakap Sayyidina? Tu tak ustaz ni bid'ah, dia kata. Inilah, abang pun tahu kan, ni puak apa kan, tahu kan. Tak cakap pun tak apa, abang tahu kan. Saya harap surau ni yang ada orang macam ni lah. Mungkin ustaz ni 70 dah tua kan, dia sabar. Kalau saya tak tahulah. Mungkin kain ni jeruk leher dia. Betul saya cakap. Apa nak baca Sayyidina ni kata ni? Bid'ah ni ustaz. Bid'ah dalalah. Orang buat bid'ah untuk neraka. Dia 4 orang dia jumpa ustaz kat kita. Dia cerita ni. Dia kata apa? Demo tak nak baca tak apa. Dia kata gitu. Dia memang slownya orang. Ni ustaz ni umur 70 tahun. Kawan dia ni. Kawan tak sampai hati nak sebut nama saja gitu. Dia jawab gitu. Tak sampai hati Rasulullah ni nak cakap Allahumma salli ala Muhammad, tak sampai hati. Tak payah kata Rasulullah lah, betul tak? Kalau orang tua daripada kita, Pak Ali tu kita panggil Ali, apa orang cakap? Orang kata apa? Kau hajar, kau ingat adik kau panggil Ali, betul? Bos kita kat office, orang panggil dia Datuk Sulaiman. Kita kata, Leman, aku nak cuti lagi. Boleh ke dia kata gitu? Orang kata budak ni kau hajar adalah, kau hajar bodoh tu. Betul tak? Ini manusia yang biasa, tetapi dia ada pangkat yang perlu kita hormat. Betul? Ini kan pula Rasulullah ni yang nama dia akan ditanya dalam kubur, tak sebut nama dia, tak sah khutbah Jumaat. Betul tak? Rukun khutbah Jumaat mesti selawat. Tak ada selawat tak sah. Rukun semayang mesti selawat. Tak selawat tak sah. Dalam kubur nanti nama dia akan ditanya. Sampai ke hati kita nak kata Muhammad saja. Kita fikirlah. Sampai ke hati kita nak sebut itu. Dia kata budak-budak ni lah.
Kalau dia mau rasa dia mau sampai hati, dia mau sebutlah. Kahwin tak sampai hati, budak-budak tu diam. Sekarang jemaah jangan main tau. Saya cakap betul lah. Bukan jemaah sini lah. Jemaah sini wali-wali baik-baik. Ada budak umur 25 tahun ni, dia ceramah kat Ceras. Dia ni budak Penang. Biasalah orang Kedah Penang kan, dia cakap cara dia tau kan. Pakcik, kita kalau dah tua pun tak tahu rukun semayang. Kita ni jadi macam orang bodoh piang aja. Tahu bodoh piang ah? Orang Kedah kata orang Penang kalau bodoh piang ni maksud apa bodoh teruk macam kat situ kan. Tapi bagi mereka benda ni tak ada apa-apa. Ada pakcik kat belakang buat jadi. Seorang lagi kat belakang buat jadi. Ini cerita satu masjid ni, masjid saya mengajar. Dia balik, ada pakcik datang pegang tangan dia. Kau ni anak siapa? Kau dari mana? Kau kata kami bodoh piang. Nampak? Bukan faham tak? Dia kata apa? Kalau kita dah tua, tak tahu rukun semayang, kita ni macam orang bodoh piang. Kalau kau tak tahu, kau pergilah belajar, jangan kau pergi serang budak ni buat apa? Betul tak? Betul tak? Ambil lah positif, pergilah belajar. Bukan budak ni kata engkau bodoh piang. Memang betul apa? Kalau dah tua, rukun semayang pun tak erti, macam mana pula? Dah lah tua, orang tegur marah pula. Ada abang ipar saya kata, dia nampak ada orang tua semayang tak ada tumak ninah, semayang sunat. Dia rasa nampak banyak kali. Dia pun katalah, Haji minta maaf lah, saya cuma nak cakap lah. Haji tadi tidak ada tumak ninah. Ada yang marah. Aku dah pergi haji 3 kali tau. Apa syarat sah semayang pergi haji ke? Nampak orang kita ni memang dipantang, dia tak tegur, dia memang melenting. Kalau kita terima cara positif, betul tak? Terima kasih lah, nanti saya baiki. Mungkin saya tahu teman Ninah, mungkin masa tu saya silap. Cara gitu apa salahnya? Jadi Rasulullah ni didatangkan pada kita ni untuk memberitahu tentang aturan-aturan syarak dalam beramal. Itu nama dia ittiba' pada Rasul. Ikut kaedah apa yang Rasul ajar. Rasulullah ni dilihat oleh Nabi Adam, nama dia sebaris dengan nama Allah di Arash. Mulianya Rasulullah ni. Dan kita banyak baca kelebihan selawat ini, selawat ini, selawat ini, selawat ini. Kenapa? Mulianya Rasulullah ni di sisi Allah. Dan masa kita belajar dulu kitab Jawharul Mahub, dalam tu ada kata 51 kelebihan selawat. Bukan kitab Jawharul Mahub. Dan masa itulah guru kata apa? Ranking manusia yang paling mulia di sisi Allah, inilah Rasulullah ni. Dia number 1. Kalau dengar guru-guru baca kitab Arab, bagaimana Rasulullah ni dia pernah tanya Jibril. Jibril, umur kau berapa? Bila Allah ciptakan kau? Dia kata dia tak tahu umur dia berapa. Tapi dia kata dia tahu umur dia lama dah hidup. Jibril dia dah lama dah Allah ciptakan dia. Dia kata ada satu bintang di langit ketiga keempat saya tak ingat lah. Allah jadikan, Jibril kata dengan Rasulullah ni, Allah jadikan dia hanya muncul 75,000 tahun sekali. Dia kurang gitulah. Satu bintang di langit ketiga. Dan aku dah lihat bintang tu 70,000 kali. Nak bercerita apa? Panjangnya umur Jibril ni. Dia kata bintang tu 75,000 tahun keluar. Dan aku dah tengok 70,000 kali. Maka berkata Rasulullah pada Jibril, bintang itu adalah nur aku. Terkejut Jibril. Ini dalam cerita Arab, guru-guru baca gitulah. Sebab tu kalau kita tak dapat rasakan bagaimana istimewanya Rasulullah ni, kita tak akan selawat. Kalau kita tak dapat rasakan bagaimana Rasulullah ini besok ditanya akan diri dia dalam kubur kita masing-masing, kita tak akan selawat. Kalau kita tak dapat rasakan bagaimana Allah Ta'ala meletakkan Rasulullah ni sebagai kekasih dia yang diizinkan memberi syafaat, kita tak akan selawat.
Sebab tu kenal Rasulullah ni, kenal keistimewaan dia. Mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak selawat. Dan dengan itu akan diberi syafaat nanti pada hari kiamat. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang soleh, ulama besar, mereka ada disiplin selawat lah. Kami dulu belajar dulu, guru kata selawat ni 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Sebab dalam hadis kata, bila kita selawat ni, ulama kata apa? Kita ni ikut perintah Allah. Innallaha wa mala. Yang kita baca itulah ayat itulah. Ini surah Jumaat. Surah Jumaat kan? Ini surah Jumaat. Kan dia orang baca tak ni? Ada baca kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan baca kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Ada surah diulang lagi. Sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru imam datang, ambil tongkat tu, bawa naik. Kadang-kadang tak ada tongkat, tongkat ada dekat atas. 3 kali ulang. Sallu 'alaihi. Makmum depan tidur, baca selawat pun tak nak. Sallu 'alaihi. Tak ada seorang pun selawat. Sallu 'alaihi. Tak ada seorang pun selawat. Tengok punya teruk Bila dia kata innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat atas Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman. Selawat, tak selawat maknanya apa? Bukanlah orang beriman. Itu aja. Ibnu Abbas kata apabila keluar ayat Quran di zaman Rasulullah, bila ada kata wahai orang-orang yang beriman, maka orang-orang beriman yang akan dongak ke langit. Rasulullah kata ya ayyuhallazina amanu, mereka akan dongak ke langit seolah-olah menanti apa Allah suruh mereka. Mereka nak mereka direcognize, dikenali sebagai orang yang beriman. Sallu alaihi, mereka tu selawat. Tiada kawan. Dikatakan ada hadis kata, sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak selawat pada engkau? Kan Rasulullah kata, Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada Sayyidina, dia kata. Ni ada kawan cakap saya ni. Saya kata, Rasulullah ni dia memang, dia tak nak dinaik-naikkan taraf, dia tak nak. Dia tak nak dipuja-puja. Dia ni tawaduk. Tawaduk, tahu tawaduk Orang Hebron ni kalau dalam kitab kata orang Yahudi yang faham kitab Taurat. Dia pernah datang dengan Nabi, dia panggil Muhammad, sampai dekat dia panggil lagi Muhammad. Sahabat Rasulullah yang ada sebelah dia tolak orang ni jatuh. Rasulullah, kenapa kau tolak jatuh? Dia tak erti hormat pada engkau, dia panggil kau Muhammad saja. Orang Yahudi dia bangun. Dia kata apa salahnya, bukankah nama dia Muhammad? Rasulullah ni dia bukan jenis orang gaduh-gaduh. Tak apa, dia kata. Keluarga aku pun panggil aku Muhammad. Tak apa, biar dia panggil aku Muhammad. Ni sahabat ni nak bergaduh, nak geram. Geram, kenapa? Dia panggil Muhammad je. Adakah kita nak letak tahap kita, diri kita di kalangan tu? Ini ditanya soalan. Ini hadis tu panjang lah. Antara soalan tanya apa? Wahai Muhammad, aku nak tanya soalan. Kalau engkau boleh jawab, aku cakap engkau Rasul. Kalau engkau tak jawab, engkau bukan Rasul. Ada beberapa soalan lah. Antaranya dengan apa? Macam mana Allah Ta'ala jadikan ada bayi perempuan, ada baby perempuan, ada baby lelaki. Ada anak keluar perempuan, ada anak keluar lelaki. Bisa Rasulullah. Macam mana? Rasulullah jawab. Bila air mani perempuan itu menguasai air mani lelaki, maka jadi baby itu perempuan. Bila air mani lelaki menguasai air mani perempuan, jadi baby itu lelaki. Rasulullah jawab begitu. Macam doktor Rasulullah. Dominan. Kalau doktor kata dominan. Kalau air mani perempuan ini menguasai air mani lelaki, maka bayi yang keluar itu akan perempuan. Terdiam Yahudi ni. Dia kata benar engkau, tapi tak beriman, dia cabut. Maka para sahabat kata apa? Wahai Rasulullah, kau tak pernah cerita dengan aku benda ni. Kami tak tahu pun. Bila kau dapat tahu ni? Dia kata bila Yahudi tanya soalan, Allah turunkan wahyu, aku jawab. Sebab tu antara perkara yang menyebabkan murtad apabila ada memaki atau mempersedakan Rasulullah, para Nabi, para Rasul. Sebab tu tak boleh main-main.
Tak boleh cakap, sekarang ni kita tengok orang cakap macam-macam Lepas tu kena belajar bab lidah. Tauhid, belajar bab lidah. Lidah ni perkara-perkara menyebabkan murtad. Kena belajar bang. Kalau kita tak belajar, bimbang. Lepas tu tauhid kena belajar betul-betul. Fiqh kena belajar betul-betul. Tasawuf kena belajar betul. Kalau surau tak sediakan pasarana, subjek 3 ni, AJK dengan pengurusi semua akan dapat dosa. Ini guru-guru cakap macam tu. Kalau tak ada kelas tauhid, tak ada kelas fiqh, tak ada kelas tasawuf, dalam surau, AJK berdosa. Saya dulu masa dengar dulu, saya jadi AJK masjid, saya tengok ada, okey. Kalau tak ada, saya tutup jawatan. Kenapa? Saya tak nak berdosa. Ini benda ni wajib disediakan. Sebab tu, bila kita mengenang Rasulullah ni, kita kena selawat, kita kena sebut, kita kena dengar cerita dia, kita kena baca Syama'il tu, Syama'il Muhammadiyah tu kita kena baca, kita kena ingat, kita kena sebut, kita kena ingat, kita kena sebut, kita kena lahirkan rasa rindu. Sekarang ni umrah dah buka dah. Ada mutawif yang bawa saya pergi haji tu, dia WhatsApp. Kata, Ustaz ajak kawan-kawan 8,914 hari. 6 hari Mekah, 6 hari Madinah. 8,999. Dia gitulah. Kalau itu Safwa, tu Safwa tak yang dekat tu. Kalau jauh dia kata 300 meter 7,600. Dia gitulah. Bila dia WhatsApp, hati dah mula rindu nak pergi. Dah lama tak pergi kan. Hati dah mula rindu nak pergi. Lepas tu saya dulu masa saya pergi haji kan, ada pelajar Indonesia dengan pelajar Malaysia ni lah. Dia berbual lah. Dia kata kalau pergi ziarah Rasulullah ni, nak azan. Tidak. Lepas tu 5 minit sebenarnya saya berhenti Saya ada kelas isyak di sana. Boleh azan dah. Tidak. Allah.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masa pergi umrah, pergi haji, tu ada beberapa pelajar Indonesia, pelajar Malaysia yang belajar di sana bertahun-tahun. Ada yang seorang tu 8 tahun, ada seorang tu rupanya ayah dia dulu saya belajar sistem kiraati. Tahu kiraati? Dia macam Iqra' lah. Dia sebelum Iqra' ni kiraati dulu. Jadi kita belajar sistem teknik mengajar kiraati ni, rupanya saya belajar dengan bapak dia. Orang Sungai Dalam Kajang. Saya tanya duduk mana Sungai Dalam. Kata bapak nama apa? Dia sebutlah nama bapak dia. Bapak dia orang Malaysia, mak dia orang Singapura. Jadi saya kenal bapak dia. Jadi bila kenal tu rasa rapat lah. Sebab bapak dulu guru kita. Bapak dia dah tua lah. Dia belajar kat Madinah, dia kata dah 6 tahun. Jadi dia cerita lah. Dia cerita dia ajak naik coaster kan. Naik coaster. Bawa satu Madinah, dia tunjukkan kat mana parit digali. Macam-macam tunjuk lah. Memang tak dapat lah kalau pergi dengan orang-orang biasa. Dia bawa pergi 34 tempat bersejarah di Madinah. Jadi antara benda yang dia cerita, dia kata kalau ustaz ziarah, yang terbaik ustaz berdiri dekat lubang. Kan dinding makam Rasulullah ni kan ada lubang kan. Ustaz berdiri kat lubang tu, ustaz berdiri tepat. Dia kata guru-guru kami kata, dulu dia belajar pondok kat Malaysia, waktu itulah umat akan berdiri di hadapan Nabi dia. Sebab muka Rasulullah ni, dia ngadap pada lubang tu, dia kata. Jadi kalau boleh berdiri sekejap kat lubang cukup. Beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa? Itu tepat kedudukan muka dia. Dia kata gitulah. Saya buat lah. Memang menangis lah. Menangis. Istimewanya Rasulullah ni memang menangis. Saya ingat dulu first time saya pergi umrah kan. Orang ramai kan. Lepas subuh kan orang ramai kan. Nak ziarah makam ni kan. Jadi kita ni, dia pergi dengan seorang lagi kawan ni lah. Tak tahu dia ke mana tu. Saya tengok dia tak ada. Saya dah terimpit. Saya tengok keliling, rupanya saya dah terimpit dengan jemaah daripada Rusia. Sebab nampak dekat baju dia ni bendera Rusia. Baju putih yang diorang pakai ni. Di kemeja. Jadi bila sampai depan makam Rasul, diorang berhenti. Diorang adab kat sini. Masa tu yang Pak Arab tu dah bising. Haj, ya Syekh, tarik. Dia suruh jalan kan. Tapi orang Rusia ni berhenti. Jadi saya nak jalan tak boleh. Jadi saya fikir, tak apalah, berhentilah. Dah jam. Lepas tu mereka ramai-ramai adab pada makam Rasulullah. Mereka angkat tangan. Mereka baca doa bahasa Rusia. Qasafullah, tak benda lah, kita tak faham. Lepas tu jemaah dia nangis. Doa ni 3 minit dia baca. Jemaah ni nangis, jemaah sebelah ni nangis. Saya pun pelik, saya nangis. Saya tak faham sepatah apa dia cakap. Yang saya faham Rasulullah, itu saya faham. Yang apa benda yang cakap bahasa Rusia, saya tak faham. Bila saya keluar, saya kata, kenapa aku nangis tak tahu. Istimewanya Rasulullah ni, orang berbagai bangsa, berbagai bahasa, jumpa di depan makam dia, akan keluar mata. Saya rasanya pergi umrah dah alami semua ni lah. Ini manusia yang istimewa, yang Allah kurniakan pada kita. Sepatutnya kita syukur. Dan mulai hari ini, banyaklah kenang dia dengan baca selawat pada dia. Banyaklah kenang dia dengan sebut nama dia supaya datang rasa cinta. Banyaklah kenang dia, harapkan syafaat daripada dia besok pada hari kiamat. Rasulullah ni dia boleh beri syafaat pada umat dia. Kalau umat dia masuk neraka, dia boleh kata, saya masuk. Dia boleh minta pada Allah. Ada umat yang kena masuk neraka dulu baru masuk syurga. Rasulullah kata, tak masuk neraka, biar terus masuk syurga je. Rasulullah boleh buat. Siapa ni? Mereka yang banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Sebab tu kena ada disiplin selawat hari-hari. Tak habis, jangan tidur. Peganglah kaunter ke apa benda ke, buatlah apa saja. Sampai guru kami kata apa ini bukan belajar baru-baru ni lah. Ini bukan belajar dulu. Dulu tak ada handphone kan. Ini belajar dengan guru masa lepas ada zaman handphone. Dia kata, kalau boleh pasang reminder dekat handphone setiap 20 minit dia keluar, tring, selawat. Awal tu kita selawat, Allahumma salli ala. Sebab lupa. Kita sibuk kerja, kita lupa. Nanti 10 minit, biar alarm tu bunyi lagi. Tengok alarm. Kita tahu, alarm kita selawat. Ini reminder kita selawat. Kalau perlu buat macam tu, buatlah macam tu, dia kata. Kita pun tak nak fikir, betul tak? Lepas tu kita lalai 2 jam tak selawat, 3 jam tak selawat, 4 jam tak selawat, malam tak selawat. Selawat masa bila? Waktu solat je selawat.
mana mungkin mendapat syafaat? Betul Kita bukan dipanggil orang yang banyak selawat. Dulu anak murid Tuan Husin Kedah, dia cerita dengan kawan tu belajar dengan dia. Dia kata Tuan Husin Kedah, Kedah tak Tuan Husin Kedah, pengarang kitab Usul Tauhid. Dia pernah selawat terus, berhenti makan sikit, berhenti semayang, terus tidur sekejap 1 juta kali. Anak murid dia kata. Orang-orang ni memang amal dia kuat. Saya pergi Darul Atik, anak-anak murid Ustaz Ghazali Hamdullah, kenal tak Darul Atik ni, Kuala Kubu. Dia kata Buya Ghazali ni semayang sunat 60 rakaat istiqamah setiap malam. 60 rakaat tau. Bukan dia cakap, anak murid dia kira berapa rakaat dia semayang. 60. Orang rumah dia kata kalau dia ngigau, kita sebut macam-macam kan. Sampai orang rumah tak faham apa dia sebut. Bercakap dalam semayang. Anak murid dia kata, isteri dia kata, kalau dia ngigau, dia baca Quran. Tak, dia ngigau, dia baca Quran. Tahu tak, kehidupan ini dah penuh dengan Quran, kehidupan ini penuh dengan syariat. Ini nama guru-guru ni. Allah Lepas ni mari kita tukar cara hidup kita, cara kita berfikir. Dengan melihatkan Rasulullah ni, manusia utama ni, dan kita harap pada dia nanti, kita ada cerita nak ziarah dia. Dulu masa sebelum Covid, duit ada, nak pergi umrah pun tak ada fikir. Tak ada fikir umrah. Tak tahulah, tak ada rasa cinta kat Nabi ke, tak ada rasa, tak tahulah rasa macam mana. Yang pelik melancong dia pergi. Eropah pergi, dia langgar je Mekah tu, terbang belah sana pergi Eropah. Tak ada rasa apa-apa teruk sangatlah. Lepas ni ubah cara hidup kita. Disiplinkan dengan selawat, ingat dia selalu, sebut nama dia, ingat nama dia. Kalau boleh selawat biar telinga dengar dan rasakan indahnya menyebut nama kekasih Allah. Kalau Allah bagi kita itu, kita akan kerap selawat lah. Kalau Allah tak bagi, mungkin dosa yang kita ada ni menyebabkan kita tak rasa apa-apa dan tak rasa nak selawat. Bukan tak rasa apa-apa selawat, nak selawat pun tak ada rasa. Tanya berapa kali selawat? Tak ada lah kot, lepas mayang kan, gitu-gitu lah. Okey, cukuplah. Saya nak pergi kelas isyak ni, dekat ribuan perdana. Diorang pun dah mula dah. Moga-moga Allah jumpakan kita lagi dalam bulan depan. Saya akan sambung balik baca kitab Ayat Walad. Sambung daripada online tu lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusril ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf pada semua, pasti banyak kurangan. Wabillahi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.